Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Bertemu kita lagi dalam perbincangan seterusnya iaitu berkaitan Islam dan pengurusan. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang ketiga iaitu teras pengurusan Islam. Okey, kita tengok dulu apakah kandungan-kandungan yang akan kita pelajari dalam teras pengurusan Islam. Okey, untuk maklumat khusus pada hari ini, hasil pembelajaran daripada bab ketiga ini, kita dapat menjelaskan berkaitan dengan teras pengurusan Islam itu sendiri. Apakah teras pengurusan Islam? Okey, ini adalah teras pengurusan Islam. Ada 5 teras pengurusan Islam yang perlu kita ketahui iaitu Tauhid, Khilafah, Tashir, Tazkiyah dan juga Karamatul Al-Insan. So, pada hari ini kelima-lima perkara ini kita akan bincangkan dan kenapa perkara ini kelima-lima perkara ini penting dalam pengurusan Islam. Kita akan lihat, okey? Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, first sekali sebelum kita masuk berkait dengan 5 teras pengurusan Islam itu, kita kena lihat apakah definisi tentang teras dan prinsip itu sendiri. Okey, teras itu bermaksud adalah asas ataupun dasar sesuatu perkara yang menjadi intipati. Teras lah macam kita cakap kan, sebagai contoh rumah mesti ada tiang. Kalau tidak ada tiang maka robohlah rumah tersebut. Dia mesti ada foundation dia. Foundation dia lah, ada fondasi dia. Mesti ada foundation dia dulu baru dia boleh berdiri ataupun berdiri dengan kukuh dan tegak lah. Kalau tidak ada teras ni juga dalam pengurusan Islam, dalam pengurusan sesebuah pengurusan organisasi itu, maka akan orang cakap berlakulah kekeliruan, kekacauan, tidak boleh sampai visi dan tidak boleh mendapat visi dan misi ataupun matlamat organisasi itu dengan baik. Okey, seterusnya adalah prinsip. Prinsip ialah satu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Okey, dalam kehidupan manusia, kita sudah tahu kita sendirilah secara individu, kita ada prinsip kita sendiri yang mana kita pegang teguh. Macam tu juga dalam Islam, kita ada prinsip kita. Apa prinsip kita? Ialah kita mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. So, teras dan prinsip dalam Islam ini sangat penting. Itu yang kita nak lihat. Kelima-lima benda ini, contohnya tadi macam Tauhid, Tazkiyatun Nafs, Tashir itu adalah teras dan prinsip dalam pengurusan Islam yang perlu dipegang oleh sesebuah organisasi dalam menjalankan pengurusan organisasi mereka. Okey, terlihat kepada slide seterusnya. Okey, ini seperti mana yang saya terangkan tadi. Okey, teras pengurusan Islam ini ada 5 iaitu Tauhid, Khilafah, Tashir, Tazkiyah dan juga Karamatul Insan. So, kita akan lihat satu-satu apakah yang terkandung di dalam kelima-lima teras pengurusan Islam ini. Okey, kita lihat yang pertama, teras pengurusan Islam yang pertama adalah Tauhid. Okey, kita akan lihat dulu dari definisi dia dari segi bahasa. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan Tauhid ni adalah keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Kamus Muhit pula menafsirkan ataupun mendefinisikan Tauhid ini adalah menjadikan sesuatu itu satu. Dan menurut Hasyiah Al-Bajuri, Tauhid ini adalah mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Maksudnya di sini adalah yang kita tahu bahawasanya Allah itu adalah satu, Esa. Esa, tidak ada orang cakap 2, 3, 4, tidak. Allah itu hanya satu yang kita harus percayai, dia tidak diperanakkan kan. Kalau kita lihat dalam surah 3 Qul itu pun ada kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kan Allah itu tidak diperanakkan pun dan tidak ada anak pun, kan. So, Allah ini berdiri atas kakinya sendiri. Qiyamuhu binafsih. Dia tidak perlu bantuan daripada sesiapa ataupun makhluk. Kerana makhluk itu adalah lemah. Makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan Allah berdiri secara sendiri. Dan kita kena tahu bahawa Allah itu tunggal, Allah itu Esa. Dan tidak ada yang boleh menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat pula dari segi istilah. Okey, Allah itu wujud. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil dan ada juga sifat yang harus serta berkaitan perkara-perkara gaib seperti syurga, neraka, pahala dan
dosa. Okey, dan kita tahu memang kita kena yakini bahawasanya dalam akidah pun kita dah orang cakap bersyahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah kan. Allah ni wujud. Apabila seseorang itu ataupun manusia tidak percaya Allah itu wujud, maka akan berlakunya terpesongnya akidah orang itu, dan nanti kita akan tahu apakah sifat-sifat wajib Allah, apakah sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan selain itu juga Allah ini menciptakan perkara-perkara yang gaib seperti syurga, neraka. Okey, kita ada pahala dan dosa. Okey, contohnya manusia kan di muka bumi ni Allah turunkan dia, nanti kita tahu kan dalam teras ni ada berkaitan tentang khalifah kan. Okey, Allah turunkan manusia ini ke muka bumi adalah untuk memakmurkan muka bumi. Sesiapa yang melanggar akan mendapat dosa. Siapa yang mengikuti akan mendapat pahala. Memang secara zahirnya, secara mata kasar kita tak nampak mana pahala, mana dosa. Tapi itu semua diukur dan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. So kita kena yakin dan percaya adanya syurga dan neraka, adanya pahala dan dosa. Apabila kita yakin adanya syurga dan neraka, adanya balasan pahala dan dosa, kita akan melakukan sesuatu pekerjaan itu bersungguh-sungguh, bukan sahaja bersungguh-sungguh, tetapi sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu adalah berpandukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita lihat pula hukum-hukum syarak berkenaan kepercayaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari sudut istilah, yang mana kita tahu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak menceritakan berkaitan tentang peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Okey, dalam Jawrah At-Tauhid ada 3 asas tauhid ya yang perlu kita tahu, iaitu Rabbaniyah, Uluhiyah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerasulan dan perkara-perkara gaib. Ini wajib kita tahu dan wajib kita pelajari sebagai seorang Muslim yang hidup di dunia ini. Okey, kita lihat serba sedikit ya. Mungkin saya akan bincangkan serba sedikit berkaitan tentang rububiyah, uluhiyah dan juga sifat-sifat Allah. Okey, first sekali kita kena lihat dulu berkaitan tentang maksud Allah itu sendiri kan. Maksud Tuhan, Allah lah kita selalu sebut kan. Okey, Allah ini sebenarnya ia mempunyai kuasa yang mutlak, yang maha sempurna. Allah tidak ada kecacatan. Kecacatan itu hanya kepada makhluk dia sahaja, okey, dan tiada cacat celanya dan dapat diakui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini. Itu kita nak lihat dari konteks ketuhanan, konteks Allah ni kan, dan tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kuasa Allah lah paling berkuasa di muka bumi ini. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menundukkan alam kepada manusia itu dalam konsep taskhir nanti. Itu pun telah menunjukkan sebenarnya kuasa Allah Subhanallah, Masya Allah, yang paling besar. Kalau kita as a manusia tidak dapat melihat lagi ataupun leka lagi apa yang nak jadi kepada kita. Okey, dan di sini dibincangkan ciri-ciri ketuhanan itu ada 2, iaitu rububiyah, ni Rabbaniyah ni, rububiyah dan juga uluhiyah, dan kita perlu tahu juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini kita faham dan kita tahu manusia di dunia ini sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Okey, jangan menidakkan bahawasanya kita tidak memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan kita, kita memerlukan Allah. Itu. Allah tidak rugi pun kalau kita tidak sembah dia, tapi kita yang rugi kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini kenapa? Okey, manusia itu memerlukan Allah ataupun memerlukan Allah dalam kehidupan dia. Yang pertama, kita tahu bahawasanya fitrah semula jadi manusia itu adalah mempunyai kepercayaan kepada sesuatu kuasa yang maha agung. Dan yang kedua, hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan. Itu kenapa manusia sangat memerlukan, ada 3 perkara kenapa manusia sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat masuk rububiyah itu sendiri. Ini yang Rabbaniyah ni yang saya tunjuk ni.
Okey, rububiyah ini yang dimaksudkan adalah keyakinan ataupun i'tiqad dalam hati secara mutlak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbirkan dan menguruskan semua benda dan perkara di dunia ini. Tiada pentadbir lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa dan esa. Kat sini kita boleh nampak kan bagaimana masya-Allah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia boleh tukarkan kepada siang ke malam tanpa orang cakap ada kekhilafan sedikit pun. Kalau manusia ni dia ada sikit khilaf. Contohnya kalau kita buat tesis, kita buat kertas kerja, ada yang tersalah penulisan, tapi Allah tidak pernah berlaku kecacatan dalam dia mentadbir alam ini. Dan kita as manusia sebenarnya harus sentiasa menakul, harus sentiasa melihat kejadian alam ini supaya kita merasa rendah diri, kita rasa rendah diri, kita rasa tawaddu, bahwasanya ya masya-Allah Allah dapat menguruskan dan mentadbir alam ini dengan baik sekali. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat pula kepada ciri-ciri rububiyah itu. Mungkin di sini saya tidak letak ya, saya cuma mau terangkan secara detail sahajalah. Dalam slide memang tidak ada ciri-ciri rububiyah, ciri-ciri uluhiyah kan. Tapi saya mau terangkan secara detail, okey. Okey, antara ciri-ciri rububiyah itu adalah mempunyai kuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Macam kita lah manusia. Kita dulu tiada, tiba-tiba kita ada di muka bumi. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mencipta sesuatu dan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup dengan selesa. Nanti kita akan lihatlah konsep taskhir nanti. Dan sekarang pun kita boleh lihat bagaimana Allah menjadikan orang cakap pokok-pokok yang banyak untuk kita berteduh, gunung ganang untuk pasak bumi. Kalau tidak ada gunung ganang ni macam mana? Tidak terpasaklah bumi kan. Apa lagi makanan seharian kita, contoh yang paling dekat adalah beras, nasi kan. Cuba Allah tidak ciptakan, apa jadi kepada manusia? Betapa maha kasihnya Allah terhadap makhluknya. Terkadang kita ini sebagai makhluk terlupa bahwasanya Allah tu sangat sayang kepada kita. Kalau kita yakin bahwasanya Allah sayang kepada kita, kita tidak akan pun melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mencipta sesuatu dengan kehendaknya sendiri tanpa bantuan dan suruhan daripada kuasa lain. Di sini tidak adalah disuruh. Allah ni dia ciptakan sendiri dengan kehendaknya sendiri, tidak perlu ada perantaraan, tidak perlu orang suruh. Macam kita ni dalam sebuah organisasi kan, contohlah dia ada pemimpin dan ada juga staff dia. Contohnya staff dia melihat bahawasanya dalam organisasi tu ada problem, tidak sesuai buat macam ni, dia suruh dia punya pemimpin tu ubah macam ni. Itu manusia, sebab manusia memang kita tahu dia ada kelemahan, dia boleh melakukan kecacatan dalam setiap pengurusan dia, tapi Allah, Maha Suci Allah, Masya Allah, Subhanallah, tidak pernah berlakunya kecacatan walau sedikit pun dalam apa yang dia takdir di dunia ini. Dan seterusnya yang terakhir sekali, ciri-ciri rububiyah ini adalah menyediakan petunjuk dan pedoman agama kepada makhluk ciptaannya. Macam kita ada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi orang cakap petunjuk kita. Itu yang kenapa kita setiap hari kalau boleh, bukan kalau boleh, wajibkan diri untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran. Sebab apabila semakin kita faham, semakin kita baca Al-Quran ini, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana seterusnya kita dah tahu ciri-ciri rububiyah kan? Dan bagaimana kita sebagai manusia beriman dengan sifat rububiyah Allah ini? Okey, yang pertama kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam ini. Yang kedua, kita kena yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita kena beriman dengan agama yang telah Allah turunkan, iaitu apa? Agama Islam, yang bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan sempurna. Itu keyakinan yang perlu kita letakkan di dalam diri kita. Ada 3 tadi yang saya sebut perlu letakkan dalam diri kita. Bila kita meletakkan keyakinan ini dan keyakinan sifat rububiyah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sistem pengurusan kita, kehidupan kita akan berjalan lancar
lancar. Kenapa? Disebabkan semua itu diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan diurus oleh tangan kita sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat pula berkaitan tentang uluhiyah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan uluhiyah? Uluhiyah ini adalah keyakinan i'tiqad dalam hati secara mutlak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa yang layak disembah, satu, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Ada 3 di situ kita nampak berkaitan tentang sifat ini, uluhiyah, iaitu Allah ini layak disembah, mesti ditaati dan juga dipatuhi secara mutlak. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu patuhi, yang perlu kita sembah dan kita perlu yang perlu kita taati. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita tengok konsep uluhiyah ini, macam mana konsep uluhiyah? Konsep uluhiyah ini yang mana ia mengaku hanya Allah, macam kita ni as manusia mengaku hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan ditaati. Yang kedua, paksi utama keimanan kepada tauhid uluhiyah ini ialah apa? Kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paksi kepada konsep uluhiyah ini. Syahadah kita, kalimah syahadah kita. Dan seterusnya, orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, maka ia akan menjadi seseorang manusia yang sesat. Itu yang kita kena berhati-hati. Jangan mudah-mudah nak bermainkan orang cakap keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat pula ciri-ciri uluhiyah. Apakah ciri-ciri uluhiyah? Ciri-ciri uluhiyah ini yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat menunaikan segala permintaan hambanya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan hambanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia ataupun Islam itu sendiri. Dan kita tahu yang apabila kita as manusia mempercayai dengan yakin 100% bahawasanya berkaitan dengan konsep uluhiyah ini, kita yakin bahawasanya segala apa yang kita doa, kita minta dengan Allah, Allah akan perkenankan. Lambat atau cepat itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena meyakini, kita kena yakin bahawasanya Allah memberi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini pun sebenarnya tauhid uluhiyah ini boleh mengingatkan kita dengan kekuasaan yang besar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat menghidupkan dan mematikan hambanya. Apabila kita mengingati perkara itu, kita akan sentiasa berhati-hati tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang kita lihat, last sekali perjalanan kita, bukan last, permulaan perjalanan manusia, seseorang manusia itu bukanlah di dunia. Permulaan perjalanan manusia itu adalah di akhirat kelak. Jadi kita di dunia ni, kita perlu bekerja sekeras-kerasnya, beribadah sekeras-kerasnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini kalau belum saya cerita lagi bagaimana keadaan alam barzah akhirat tu, bagaimana kita rasa macam masya-Allah, subhanallah, takutnya kita apabila kita mati tidak membawa apa-apa. Kan terutamanya bab solat. Bab solat ini sangat ditekankan dalam Islam. Dan dekat kubur nanti pun pertama sekali akan ditanya oleh malaikat adalah bab solat. Jika solat kita tidak cukup, solat kita lubang-lubang, macam mana kita nak menjawab? Sebab pada ketika itu bukan sudah mulut yang menjawab. Kalau dekat dunia dulu bolehlah kita, contohnya kita cakap aku solat 5 waktu, tapi sebenarnya tidak. Tapi bila kita sudah di alam kubur, mulut itu dikunci dan yang menjawab kita adalah seluruh tubuh badan kita yang menyaksikan sama ada kita berbuat kebaikan ataupun tidak. Itu kenapa kita perlu mempercayai, kita harus mengimani ciri-ciri uluhiyah ini ataupun tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Dan seterusnya kita lihat pula sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sebenarnya kita sudah belajar dari sekolah rendah, sekolah menengah, tapi sejauh mana kita as manusia ataupun orang yang beragama Islam menghayati, mengamalkan sifat-sifat ataupun asma'us sifatullah inilah. Okey, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Kalau kita lihat
Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai 99 nama untuk dirinya dan ada 41 sifat lah. Okey, itu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Okey, kita lihat ya Asmaul Husna kan. Kita selalu sebutkan contohnya kan. Yang nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim kan. Yang itu tu adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam kita sebagai manusia, bagaimana kita nak menghayati nama-nama Allah ni bukan sekadar kita melagukan sahaja, menasyidkan setiap hari. Kalau ada contohnya kan, kalau kita tengok ada program-program besar keagamaan, mesti orang cakap Asmaul Husna ini dilaungkan ataupun dinasyidkan kan. Tapi sejauh mana sepatutnya kita menghayati maksud-maksudnya tersebut. Contohnya macam Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kita tengok pengasih macam mana Allah ni. Allah ni dia memberikan kita semua rezeki, dia menyayangi kita, tidak kisahlah dia bukan Islam ke tidak Islam. Kalau kita lihat ni, kalau di dunia Allah bagi semua rezeki. Kalau tiba-tiba Allah ni dia bersifat pilih kasih, orang Islam jadi bagi, orang bukan Islam jadi bagi, bagaimana kan? Itu sifat Allah. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Al-Quddus, Maha Suci. Lepas tu kita kena faham lagi As-Salam, Maha memberi kesejahteraan, menenangkan jiwa manusia. So, bagaimana untuk kita sentiasa mendekati dengan Allah ni, kita kena mentadabbur dan mempelajari Asmaul Husna ini. Okey, tadi saya ada sebut 41 sifat. Okey, contohnya 20 sifat wajib lah. Contohnya wujud, kidam. Ini lagu dalam lagu Raihan biasanya kan. Selalu kamu dengarkan wujud, kidam. Baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Kan yang itu kan. Kalau kita biasanya kalau ni kita nyanyi, kita tak tahu apa maksud dia. Kita kena memahami maksud. Bila kita faham maksud sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tahu wujud Allah memang ada. Dia lawan dengan sifat mustahil. Allah tiada. Dia tidak boleh. Allah memang ada. Itu sifat mustahil. Sifat mustahil Adam. Contohnya kan tiada. Qidam. Allah ni dahulu. Memang dah ada daripada sejak dahulu. Dia boleh tidak boleh ada perkataan yang hadis ataupun baharu. Nanti kamu boleh tengoklah di situ dia punya sifat-sifat Allah yang lain. Okey, itu antara sifat wajib dan sifat mustahil. Manakala satu sifat harus ini adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan ataupun meniadakan sesuatu mengikut kehendaknya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga asmaus sifat, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pindah kepada ni. Okey, kepentingan tauhid dalam pengurusan Islam. Okey, kenapa tauhid ini sangat penting dalam pengurusan Islam? Yang pertama, ia menentukan fungsi kewujudan sesebuah organisasi, menentukan kualiti para pekerjanya sama ada dalam aspek dasar, polisi ataupun pengoperasian, penentu hubungan antara pencipta iaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Okey, dan di sini pun telah diterangkan dalam surah Az-Zariyat. Pada minggu lalu pun kita telah sebut surah Az-Zariyat ini yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya konsep tauhid ini dalam pengurusan. Bila kita dah tahu bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ada dan Allah itu sentiasa memerhati kita, maka dalam pengurusan sistem sebuah organisasi itu akan wujudnya satu orang cakap guideline yang berteraskan kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sahaja orang cakap keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam sebuah organisasi itu dapat menentukan hubungan antara pencipta itu dan hubungan antara manusia. Bukan kita cakap fokus kepada Allah sahaja, tapi kita kena seimbang kedua-duanya. Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Okay. Seterusnya kita lihat
kesan tauhid terhadap pengurusan. Yang pertama, individu Muslim akan bersikap terbuka. Yang kedua, melahirkan insan yang mempunyai harga diri dan keyakinan diri. Ketiga, menjana insan yang rendah diri dan tawaduk. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, membina insan yang mempunyai tahap keazaman dan kesungguhan yang tinggi. Yang terakhir sekali, membina insan yang patuh kepada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah kesan terhadap pengurusan tauhid, tauhid terhadap pengurusan sesebuah organisasi tersebut. Okey. Okey, kita lihat pula teras yang kedua. Teras yang kedua adalah disebut sebagai khilafah. Okey, kita lihat dia di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di bumi. Maksud sini khalifah ni siapa? Khalifah ni adalah kita lah. Okey, kita lihat dari sudut bahasa dululah. Apa yang dimaksudkan dengan khalifah itu sendiri? Dari sudut bahasa, khalifah ini disebut sebagai perwakilan, pengganti ataupun jawatan. Khalifah itulah pemimpin lah. Okey. Dan dari sudut istilah, sinonim dengan maksud pemerintah. Dan kalau kita lihat, seorang yang melaksanakan fungsi khilafah disebut sebagai khalifah. Maksudnya kita ini sebagai manusia adalah khalifah di muka bumi ini untuk diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga alam ini dengan baiklah. Memang kita nampak tadi kan Allah yang mentadbir alam, tapi diamanahkan kita manusia dia nak lihat bagaimana manusia ini mentadbir alam dengan baik, mengurus orang cakap sumber-sumber yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Okey, ini adalah tugas utama khalifah. Okey, kalau kita lihat di situ ada 3 ya, tugas utama khalifah ini ataupun kita sendirilah paling dekat manusia, iaitu mentadbir alam, menegakkan hukum syariat, menegakkan syariat Allah, menyebarkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama sekali mentadbir alam. Okey, kita tidak boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kalau kamu lihat sekarang bagaimana banyaknya berlakunya kerosakan di muka bumi ini. Kita sebenarnya kita sendiri, manusia sendiri yang merosakkan. Kita sendiri yang merosakkan alam itu. Kita sepatutnya jangan sekali-kali melakukan kerosakan. Antara contohnya, okey, meratah Gunung Ganang, Bukit Bukau, sampai orang cakap berlakunya banjir. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kalau ada musim hujan apa semua kan, musim terkujur, sana sini banjir. Disebabkan apa? Antara salah satu sebabnya adalah kerakusan manusia itu sendiri. Orang cakap dia tidak menjaga sumber alam dengan baik. Okey, yang kedua, matlamat akhir dalam mentadbir alam adalah Allah dan bukannya kepentingan individu semata-mata. Ini kita kena tahu. Kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini? Itu first. Dia adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beribadah bagaimana? Kita mesti melakukan dengan baiklah, menjaga bumi ini dengan baik, dan bukanlah orang cakap apa yang kita lakukan ni semata-mata untuk kesenangan kita sajalah. Kita tanpa memikirkan orang cakap terakhir sekali ada tanpa memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam seperti mana yang selalu saya sebut, dalam setiap matlamat ataupun prinsip kita perlu mengutamakan Allah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Perlu mengutamakan Allah, sebab seseorang manusia yang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan Allah di hadapan dalam setiap kerja yang dilakukan, Allah akan membimbing, Allah akan orang cakap membukakan jalan kepada individu tersebut. Okey, yang ketiga, memakmurkan sumber-sumber yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya cakap tadi, apa sumber-sumbernya? Contohnya laut, sungai, gunung ganang, bukit, semua itulah kita kena jaga dengan baik. Jangan dicemarkan, kan? Jangan buangkan sisa-sisa toksik dekat laut. So kita faham, bila kita buang benda tu semua, dia akan menjadi kemudaratan bukan kepada siapa-siapa, kepada kita, kepada manusia sendiri. Dan di situ juga kita akan orang cakap apa?
menjadi zalim kepada makhluk-makhluk yang lain. Okey, seterusnya menegakkan syariat Allah yang mana kita harus patuh segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala perkara yang dilarang dalam Islam dan mengaplikasikan hukum syariah secara mutlak tanpa ada pengecualian. Ini perkara yang penting yang perlu diketahui oleh pemimpin yang menguruskan organisasi itu tersebut. Tidak ada kompromi. Wajib untuk kita melaksanakan hukum syariah. Tidak ada orang cakap, susahnya nak kena pakai tutup aurat lah, kena solat 5 waktu lah. Tidak ada kompromi bagi orang cakap organisasi-organisasi yang berteraskan Islam. Okey. Dan seterusnya menyebarkan dakwah, sentiasa menunjukkan tauladan yang baik, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dakwah Islamiah, berani menegakkan kebenaran. Ini antara orang cakap ada 3 tugas utama khalifah di muka bumi ini, iaitu mentadbir alam, menegakkan syariat Allah, menyebarkan dakwah itu sendiri. Okey, kita lihat pula seterusnya prinsip ataupun teras yang ketiga dalam pengurusan Islam ini adalah taskhir. Okey, taskhir ini biasanya disebut, kalau kita nak mudah disebut sebagai sumber lah. Okey, kalau kita lihat di sini salah satu keperluan pengurusan adalah sumber bagi melicinkan dan memudahkan gerak kerja. Sumber dalam pengurusan Islam merujuk kepada konsep taskhir. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan taskhir? Okey, taskhir ini ialah ketundukan alam semesta kepada manusia untuk memudahkan manusia menjalankan tugas sebagai khalifah. Kita dah nampak kan di sini taskhir ini maksud dia adalah ketundukan alam semesta kepada manusia. Bukanlah orang cakap alam semesta tu sembah kita, tidak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan alam ini orang cakap untuk manusia supaya ia dapat memelihara ataupun mengelola kehidupannya di dunia itu dan meneruskan kelangsungan hidupnya di alam semesta. Cuba kamu bayangkan, alam semesta ni tidak tunduk kepada manusia. Apa terjadi? Macam okey, contoh kita cakap kan, kita tarah gunung, tiba-tiba kita potong, time-time tu juga bergegar. Dan macam mana Allah menundukkan langit, menundukkan laut yang mana nanti kita akan tengok apa fungsi-fungsi dia tu semuanya. Okey, dalam surah Al-Hajj yang bermaksud ayat 65, apakah kamu tiada melihat bahawasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguhnya Allah benar-benar maha pengasih dan maha penyayang kepada manusia. Kita nampak dalam surah Al-Hujurat ini, dalam surah Al-Hajj ini pun telah menerangkan, kalau kita ni jenis yang tidak baca Quran, tidak tadabbur Quran, kita rasa kita tidak tahu pun, kita rasa macam biasalah hidup kita. Hari-hari bangun tidur, siang, malam, pagi, petang. Tapi ini apabila kita mentadabbur Al-Quran, ayat Al-Quran di sini, ayat Al-Quran ini telah menjelaskan bagaimana Allah ini dia menundukkan bumi itu, menundukkan alam itu untuk manusia. Bayangkan kalau tiba-tiba yang ada di langit tu, contohlah paling mudah, bintang jatuh, meteor jatuh terkena kita semua, tanpa ada pengurusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Hancur manusia kan? Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat, itu yang cakap, kalau kita lihat bintang, kalau kita lihat bulan, lihat alam, kita selalu disuruh mentakul. Dan sampai orang cakap kita boleh berzikir apabila kita melihat alam itu. Okey. Okey, seterusnya taskhir dalam pengurusan ni ada 3 perkara yang perlu kita lihat di situ. Okey, Allah sebagai penunduk alam semesta itu kita kena perlu tahu, seperti mana yang saya katakan tadi, Allah yang mengatur segala alam semesta, Allah yang mentadbir alam semesta, dan Allah yang menundukkan alam semesta ini untuk manusia itu sendiri. Dan kita kena tahu manusia ini sebagai khalifah di bumi. Jadi kita perlu menjadi khalifah yang benar-benar khalifah lah. Nanti kita akan tengoklah yang apakah khalifah yang sebenar. Yang seterusnya, manusia ini sebagai penyeimbang alam semesta, yang mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia itu ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian kan, yang sebaik-baik ciptaan dia, dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Jadi ini 3 konsep taskhir yang perlu kita tahu dalam pengurusan Islam.
Okey, seterusnya. Ini adalah jenis-jenis taskhir ataupun jenis-jenis ketundukan. Okey, contohnya kita nampak di sini kan langit, bumi dan hujan. Apa yang fungsi dia? Untuk pertanian manusia di muka bumi. Kan? Okey, gunung untuk kestabilan dan pasak bumi seperti yang saya ceritakan tadi. Sungai, sumber air kepada manusia, matahari dan bulan. Kita boleh tahu kalender dan penentuan ibadah kita. Contohnya, kalau zaman dulu-dulu kan, kita boleh tahu dari sudut. Okey, kalau sudah pacak macam ni, betul-betul matahari tengah, kita berdiri ada bayang-bayang tengah, itu adalah solat zuhur pada masa dululah. Dan sekarang ni kita dah ada kalender, kita boleh tahu bulan-bulan, setiap bulan apa kan. Itu semua Allah yang tundukkan. Kalau tanpa kuasa Allah, tidak adalah orang cakap Allah alam ini nak tunduk kepada manusia kan. Dan kita ada juga siang dan malam, dan kita mengetahui manusia boleh tahu masa beroperasi. Okey, contohnya kalau siang kita bekerja, malam kita untuk berehat, dan kita dah menjadi orang cakap automatik dalam kehidupan kita itu. Tetapi sejauh mana dalam jenis-jenis ketundukan ini yang Allah beri kepada kita, kita hayati, kita orang cakap, kita rasai, kita ketahui dengan lebih mendalam. Okey, itu yang sangat penting. Okey, seterusnya adalah tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs? Okey, menurut bahasa, tazkiyah ini adalah penyucian, pembersihan dan penyuburan diri serta penyingkiran segala bentuk perkembangan yang tidak dikehendaki. Dari sudut istilah pula, tazkiyah ini melibatkan proses usaha dan kesungguhan seorang insan menyelesaikan konflik antara baik dan buruk dalam jiwanya. Okey, dia ada tazkiyah ini kita sebut sebagai pembersihan lah. Pembersihan apa? An-nafs, jiwa itu. An-nafs ini bermaksud apa? Jiwa bermakna roh dan jiwa bermaksud sesuatu dan hakikatnya. Di situ kenapa kita ni as a manusia kena sentiasa everyday orang cakap membersihkan jiwa kita. Kan kita ni tidak lari daripada dosa kan. Manusia ni tidak lari daripada membuat dosa. So kita kena sentiasa membersihkan jiwa kita. Bagaimana cara untuk membersihkan jiwa kita? Nanti kita akan lihat selepas ini. Okey, ini adalah mekanisme untuk membersihkan jiwa seseorang manusia itu dalam pengurusan lah. Okey, yang pertama kalau kita lihat dalam diri manusia ini dia banyak sifat-sifat mazmumah. Tidak lari. Dan so dia ada orang cakap bagaimana cara untuk kita menyucikan diri kita supaya kita ini sentiasa ada dalam keadaan sifat-sifat yang mahmudah. Yang pertama, kalau ada sifat takabur, ada sombong dan ujub, kita cepat-cepat melakukan solat. Okey, kita kena ingat balik ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mentafakkur. Mentafakkur ni apa? Kita melihat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat alam-alam ini kan. Itu pun melihat alam ni pun antara salah satu konsep tafakkur. Okey. Okey, solat apa? Solat taubat. Ini paling penting. Solat 5 waktu tu memang wajib dah. Cara untuk kita membersihkan diri kita ni wajib setiap hari. Kita perlu wajibkan setiap hari dalam kepada diri kita ni sentiasa melakukan ataupun melazimi solat taubat itu. Yang kedua, syahwat perut dan kemaluan, berpuasa ataupun pernikah. Ini yang selalu diterangkan dalam Islam. Jika seseorang lelaki atau perempuan itu masih tidak mampu untuk menikah, tetapi ialah kita ni ada nafsu kita kan, dan nafsu dia tinggi. Bagaimana cara untuk dia mengatasinya adalah dengan berpuasa, ataupun jika dia mampu dia boleh bernikah. Tak mampu puasa, mampu nikah. Macam tu. Seterusnya bencana lisan. Macam kita sekarang ni kalau kita tengok dekat media massa media sosial sekarang ni kadang sangat menakutkan apabila seseorang itu menulis apa semua kan, sampai kita rasa macam mereka ni kadang-kadang macam tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala lah dalam setiap penulisan diorang kan. Mudah-mudah untuk menghina, mengutuk, mengeji dan menganggap bahawasanya diri mereka sahaja yang orang cakap yang suci lah macam tu. So bagaimana cara untuk kita menjaga lisan kita adalah kena sentiasa zikrullah, kena tafakkur, muhasabah, muraqabah, mujahadah dan mengingati mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey.
Dan kedua, kalau kita ada marah, dengki dan iri hati, kita kena sentiasa membaca Al-Quran, kena sentiasa bersabar, kena sentiasa bersyukur dan memaafkan serta memberikan kasih sayang kepada orang lain. Yang seterusnya, cintakan harta dan kikir. Apabila kita terlampau cintakan harta ini, cara penyelesaiannya adalah kena zakat, infak, zuhud lah. Zuhud ini maksudnya bukanlah orang cakap kita pakai compang-camping. Kita orang cakap sekadarnya, tidak melebih-lebih, macam tu. Dan kita ni diwajibkan juga untuk, bukan diwajibkan, dan kita antara satu amalan yang baik untuk kita laksanakan supaya kita tidak terlalu mencintai harta dunia ini adalah dengan menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memberi sedekah. Okey, dan sedekah ini antara salah satu orang cakap balasan yang akan dibalas di dunia teruslah. Itu antara salah satu kepentingan dalam tazkiyatun nafs. Apakah mekanisme yang boleh buat jika berlakunya sifat-sifat mazmumah di dalam diri kita? Okey, seterusnya kita boleh lihatlah kesan pelaksanaan tazkiyah nafs ni dalam pengurusan, maksudnya dalam diri seseorang itu ataupun dalam diri staf, dalam diri pemimpin itu sendirilah. Okey, seseorang itu akan mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai semangat kendiri yang tinggi, mempunyai misi dan visi yang jelas, okey, bertindak secara proaktif, seimbang dalam kehidupan, kasih pada yang lain, okey, memiliki kewibawaan yang tinggi dan mempunyai kematangan emosi yang tinggi. Ini antara kesan yang kita boleh lihat apabila kita sentiasa menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita daripada perkara-perkara mazmumah. Okey, seterusnya yang last kali kalau saya tidak silap, yang last lah ni, berkaitan tentang, nanti tengok yang last ke ataupun ada satu lagi khalifah, berkaitan tentang kemuliaan insan, karamatul insan. Okey, di dalam surah At-Tin ayat keempat disebut di situ, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dan kita tahu manusia diciptakan yang mana ia mempunyai dua elemen, iaitu bentuknya yang sempurna dan ditiupkan padanya roh. Sebenarnya kita ni kalau kita lihat fizikal kita ni tanpa roh tidak berguna. Kan kalau kamu lihat kan orang yang telah meninggal bagaimana? Bagaimana walaupun dia ada harta banyak, dia berpangkat tinggi, apalagi dia glamour, memang dikenal seluruh dunia, tapi bila Allah tarik roh dia, adakah ia berfungsi? Adakah maksudnya dia berguna? Tidak kan? Akhir-akhirnya kita akan masuk ke liang kubur juga, ke tanah juga kan. Itu yang kenapa sebenarnya roh ini sangat penting. Okey? Dan kita lihat bentuk yang sempurna adalah jasad atau fizikal yang mempunyai keperluan semula jadi. Manakala roh ini merupakan keupayaan dan potensi yang terbesar kerana terkandung di dalamnya kemuliaan, ketinggian dan berupaya untuk mencari makna kendiri. Itulah betapa pentingnya roh di dalam jasad seseorang. Tanpa roh kita tidak berguna pun. Tanpa Allah tiupkan roh kita ni ibarat bangkai. Kan manusia ini ibarat bangkai lah. Kalau dah ditarik, tidak ada apa, tidak kisahlah kau cakap Perdana Menteri ke, ada harta banyak ke, tidak ada dah. Last memang orang pun akan letakkan kita ke dalam tanah juga. Sebab kita sudah tidak berguna, sebab tidak ada roh itu. Okey, ketakwaan asas kemuliaan insan. Di sinilah kita baru lihat kalau dalam kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Okey? Dan kalau kita lihat, manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan baik dari sudut kuantiti ataupun kualiti, yang mana Islam ini memberikan darjat kemuliaan yang sangat tinggi kepada manusia tanpa pun melihat perbezaan asal keturunan, tempat lahir, bahasa dan batasan geografi. So, apa yang membezakan kita manusia ini adalah hanya takwa yang menjadi ukuran utama kemuliaan seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membezakan, tidak kisahlah kita ni banyak harta, kita ni apa lagi,
glamour di media massa, di TikTok, semua tu tidak ada di pandangan Allah tu, tidak ada yang itu. Yang mana di pandangan Allah ni yang membezakan kita ni antara manusia dengan manusia ni adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi berkaitan tentang ketakwaan asas kemuliaan insan. Okey, kita lihat lagi, kita tahu makhluk manusia ini adalah makhluk istimewa, yang mana manusia dalam Islam merupakan makhluk yang paling istimewa yang mengatasi makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Kena ingat tu, kena dengar tu. Kalau kita sendiri menzalimi diri, maksudnya macam mana tu kan? Allah telah melengkapkan pada diri manusia dengan sifat rohaniah dan jasmaniah. Seterusnya, dimensi mental dan spiritual manusia yang dikurniakan oleh Allah haruslah digunakan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh kehebatan manusia ini apa yang paling mudah adalah kita mempunyai otak yang mengumpulkan segala maklumat-maklumat penting. Kalau kita lihat makhluk-makhluk lain dia ada maksudnya otak di sini adalah akal akal di sini, bukan otak sahaja. Kita mempunyai akal lah. Kita ni kalau manusia ada otak dia, tapi akal dia tu tidak ada. Tapi kita kena tengok juga sekarang ni kadang-kadang kalau kita lihat makhluk lain itu lebih berakal daripada manusia. Itu bahaya. So kita kena sentiasa melihat keadaan kita dari masa ke semasa. Okey, secara kesimpulannya kita dapat lihat di sini berdasarkan 5 teras pengurusan Islam tersebut, kita dapat memberikan hala tuju yang jelas untuk organisasi Islam beroperasi, berkembang dan maju. Dan seterusnya, ia juga dapat membentuk jati diri, identiti yang tersendiri kepada sesebuah organisasi Islam selari dengan ciri-ciri Islam yang menyeluruh secara syumul. Okey, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Jika ada apa-apa seperti biasa, jika ada apa-apa persoalan ataupun ketidakfahaman ataupun hendak memberikan pandangan, kita akan bincangkannya di dalam kelas. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.